استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي لست نيل الفردوس أحلت ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال. وعمري ناقص في كل يوم، وذنبي زائد كيف احتمالي. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تترد فمن نرجو سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، الذي خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، وفطر السماوات بقدرته، ودبر الأمور بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah hari ini kita berada pada waktu zuhur. Sebentar lagi bila masa menunjukkan pukul 1.13 akan masuklah waktu zuhur untuk wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi menunggu saat azan akan dikumandangkan, marilah bersama-sama kita mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih menjadi hamba-Nya yang berada dalam rumahnya ini. Kita mentakzimkan, mengagungkan, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rumahnya dengan menunaikan sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kita duduk sambil kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, adalah perkara-perkara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana pun saja kita berada. Mudah-mudahan disiplin hati ini akan terus kita kekalkan bila kita berada di mana saja, sentiasa menjadikan hati kita hati orang-orang yang sentiasa mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam suratul Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Yang bermaksud maka berzikirlah, maknanya ingatlah kamu akan aku, niscaya aku akan mengingati kamu sekalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuriku. Kita akan jelaskan ini selepas kita jawab azan, tanda masuknya waktu zuhur insya-Allah. Allahu Akbar, Allah.
Asyhadu an la ilaha la haula wala Allah akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana hadhihi ad-da'wah as-salatul qamati Muhammadin wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu perintah yang Allah maksudkan, fadhkuruni, maka hendaklah kamu sentiasa ingatlah kamu sekalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan mengingati kamu sekalian, washkuruli wala takfurun, dan hendaklah kamu sentiasa bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengkufuriku. Ayat ini nampaknya satu ayat yang ringan, tetapi kalau kita fikirkan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kalau kita memahami ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengingati siapa orang-orang yang beriman kepadanya. Allah akan sentiasa memantau kehidupan kita, menjaga keperluan dan hajat kita, dalam pengertian Allah mengingati hamba-hambanya, yakni bila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa mengingatinya. Satu balasan imbal balik yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya, satu arahan yang ringan, arahan yang tidak perlukan kepada tenaga, tidak perlukan kepada perbelanjaan yang banyak, malah tidak diperlukan sebarang belanja pun. Bila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak sembahyang, setidak-tidaknya kita kena memenuhi syarat nak sembahyang. Kita harus ada air wudu, kita kena berwudu, kita kena menutup aurat, kita mesti dalam keadaan taharah, kita mesti menghadap kiblat, barulah kita memenuhi syarat untuk melaksanakan solat. Kalau kita nak pergi menunaikan ibadah haji, paling tidak
Untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala ada kos perbelanjaan yang kita kena siapkan. Memerlukan satu perjalanan yang agak jauh, masa yang lama, tenaga yang mesti disyaratkan sihat. Kalau kita nak tunaikan zakat, memerlukan kepada haul dan nasab. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat ringan ini, tetapi mempunyai nilai yang sangat besar. Dia tidak perlukan kepada sebarang syarat. Mungkin syarat yang diperlukan hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang dimaksudkan dalam ayat 152 surah Al-Baqarah ini adalah perintah sentiasa mengingatinya, sentiasa berzikir mengingatinya. Zikir tidak diperlukan syarat untuk kita berwudu. Zikir tidak diperlukan syarat kita mesti berada di atas sajadah. Zikir tidak diperlukan kita mesti menghadap kiblat. Begitulah ringannya syarat daripada melakukan ibadah zikir ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di mana saja kita berada, maka hendaklah kita sentiasa mengingati Allah. Fadhkuruni, kata Allah, ingatlah kamu kepadaku. Bila kamu sentiasa mengingati aku, azkurukum, ketahuilah olehmu aku akan sentiasa mengingatimu. Begitulah fleksibelnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi perintah agar di mana saja kita berada sebagai seorang mukmin yang beriman kepada kewujudan, kemahabesaran, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, maka la budda alaina an nadhkurallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubina. Maka kita mesti sentiasa mengingati Allah, sama ada dalam keadaan qiyam, berdiri, dalam keadaan duduk-duduk, dalam keadaan nak berehat, tidur, berbaring-baring. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kamu aku ceritakan amal yang terbaik yang patut kamu lakukan? Wa azkaha inda malikikum, dan amal tadi adalah amal yang sebersih-bersihnya di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan tadi itu adalah amalan yang setinggi-tingginya atau setinggi-tinggi derajat. Wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal waraq, dan amalan tadi itu dikatakan adalah amal yang sangat baik, dan ianya lebih baik daripada kamu membelanjakan emas dan perak. Dan dikatakan pula oleh Rasulullah, wa min antalqau aduwakum, dan amal tadi nilainya lebih baik daripada kamu berperang atau membunuh musuh-musuh kamu, yang kemudian fajadribu a'naqakum, mungkin musuh kamu tu akan memenggal leher kamu, wa tadribu a'naqahum, atau mungkin juga kamu akan potong tengkuk atau leher mereka. Soalan ini diajukan kepada para sahabat, maukah kamu aku berikan, aku ajarkan kepada kamu amal yang lebih baik daripada berperang fisabilillah, daripada membelanjakan harta dalam bentuk uang dirham dan uang dinar. Dan amal tadi dikatakan amal yang akan meningkatkan derajat kemuliaan kamu di dunia. Maka bila ditanyakan kepada para sahabat, maukah kamu aku ajarkan amalan tadi, maka para sahabat tidak perlu menunggu lama mengatakan bala.
Bala ni dia macam na'am, tapi dia lebih tinggi daripada na'am. Kalau bahasa Jawanya yes, tetapi dia maknanya lebih tinggi. Definitely. Definitely. Itu bahasa Jawa lah. Maknanya bala, definitely, yes, begitulah. Maknanya para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Baginda dengan tenang mengatakan, amalan itu adalah zikrullah. Amalan kamu mengingati Allah, menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut kebesaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disabdakan baginda Rasulullah pada hadis yang lain, ma amila banu adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Baginda mengatakan, tidak ada sesuatu amalan anak Adam, tidak ada sesuatu amalan anak manusia yang boleh menyelamatkannya daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala min zikrillah, selain daripada amalan yang kecil tapi mempunyai value, nilai yang besar, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbincangan-perbincangan yang akan kita mulakan pada hari ini. Amalan yang ringan, tetapi ramai orang-orang yang beriman tidak begitu mempedulikan amalan ini. Oleh kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perbandingan, masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit wa masalul syajaratil khadra'i baina asyajaril yabis wa dzakirullahi fil ghafilin kal muqatili bainal farrina au kama qala. Hadis ini bermaksud perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tiada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diumpamakan seumpama orang yang hidup dan orang yang mati, ataupun diseumpamakan dengan pokok daun yang berdaun hijau dan pokok yang kering yang tidak berdaun. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang lalai, diumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berperang di tengah-tengah orang yang lari daripada medan perang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitulah besarnya fadilat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita hendak menghitung-hitung tentang keutamaan zikir kepada Allah, sebagaimana yang diberitakan oleh banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan panjang bicara kita, dan mungkin akan memerlukan masa yang agak lama. Oleh kerana itu maka kita nak ceritakan pada ketika ini dalam masa yang tidak begitu lama. Dikatakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, zikir yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir yang utama. Macam manakah zikir yang utama tu? Adalah zikir yang diucap oleh lidah, tapi dia bermula daripada hati. Jadi munculnya zikrullah tadi adalah muncul daripada jiwa hati orang yang beriman kepada Allah,
diqasadkan biqalbi, dengan hatinya, apa yang hendak diucapkan oleh lidahnya, maka apa yang diqasadkan oleh hati kita ini barulah kita ucapkan dengan lidah kita. Antaqriru bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita. Semacam mana kita nak mengagungkan Allah, kita sedar Allah tu maha agung, Allah tu maha besar. Kita sedar dalam hati kita betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita luahkan apa yang kita rasakan di hati kita dengan kalimat Allahu Akbar, yang menunjukkan Allah maha besar. Ya. Demikian juga kalau kita berqasad nak mensucikan Allah, Allah maha suci. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh, ya, sama dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Maka hendaklah kita ucapkan kalimat tasbih subhanallah. Kalau kita bermaksud nak mengucapkan kesyukuran dalam jiwa kita, kerana kita masih hidup pada hari ini, telah begitu banyak nikmat-nikmat yang berpuluh-puluh tahun telah kita kecapi dalam kehidupan kita ini, maka rasa syukur yang kita rasakan dalam jiwa kita ni kita luahkan dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sebesar-besar, seutama-utama ingatan seseorang hamba akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tercakup dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita menafikan bahawa tidak ada Tuhan, dan kemudian kita isbatkan tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masyarakat kita kadang-kadang kita dengar bila kita nak memulakan tahlil, maka imam atau pemimpin tahlil tidak akan mengatakan afdalu zikri. Ya. Sebetulnya ini adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasul mengatakan afdalu zikri annahu, seutama-utama zikir bahwasanya bila kita mengucapkan zikir yang muncul daripada hati kita, kalimat yang penuh dengan kesedaran, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada intimidasi, yang penuh dengan keikhlasan, kita kena mengucapkan bahawa tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpamanya jika kita berzikir, ya, menyebutkan kalimah la ilaha illallah ini, ya, yang harus kita mulakan daripada hati kita dulu, ya. Atau boleh juga kita artikan, ya, zikir itu bermula daripada zikir qalb, ya. Zikir kita mulakan keingatan kita kepada Allah dengan kita mulakan dengan hati kita, ya. Umpamanya bila kita nak berzikir dengan lidah kita la ilaha illallah, maka hati kita lebih dulu dah faham, ya, apa makna daripada zikir yang kita nak ucapkan tadi itu. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan perkara ini mesti kita hadirkan dalam hati kita. Ma qasada biqulubina. Kemudian barulah kita luahkan dengan lidah dan lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Barulah kalimat tadi ada ruh, ya. Banyak kadang-kadang kita hadir dalam majlis zikir, ya, kita dengar orang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita rasakan kalimat-kalimat yang diucapkan tu kalimat-kalimat yang kosong, tanpa roh.
Kenapa kalimat-kalimat tu kalimat yang kosong tanpa roh? Karena keluar daripada mulut orang yang bertahlil. Kalimat tadi tidak keluar daripada hati orang yang bertahlil itu. Jadi bila kalimat itu hanya keluar daripada mulut orang yang bertahlil, maka kalimat itu tidak mengandungi quwwah, tidak mengandungi kekuatan. Ya. Kekuatan apa? Kekuatan roh. Sedangkan manusia sebetulnya kekuatannya ada pada kekuatan roh. Rohlah yang memberikan kekuatan pada jasadnya. Maknanya jasad ini tidak akan dapat bergerak tanpa dengan adanya roh. Roh inilah yang menyebabkan adanya kekuatan yang namanya kehidupan bagi jasad. Maka demikian juga bila kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir tadi, haruslah dipahami kalimat zikir tadi itu apa maksudnya. Bila kita faham apa yang dimaksud dengan kalimah zikir itu, barulah kita akan merasakan kehebatan zikir itu, ya. Kita rasakan ada roh dalam zikir kita. Dan bila ada roh tadi, maka akan lahir kekuatan dalam diri kita. Kita ambil pandangan daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan pandangannya bahawa zikir itu terbagi pada 4 kategori, ya. Kategori yang pertama, zikir hanya dengan lidah saja, ya. Yang kedua, zikir dengan hati saja, ya, beserta lisan tetapi secara terpaksa. Yang ketiga, zikir dengan hati yang dibantu dengan lidah tanpa dipaksa dan tanpa ada keterpaksaan. Yang keempat adalah seseorang menguasai zikir di dalam hatinya dan kemudian menumpukan zikirnya itu pada fikiran dan tenaganya. Ini pandangan daripada Imam Al-Ghazali yang cuba kita nak huraikan dalam masa yang ringkas ini, ya. Imam Al-Ghazali memberikan pentafsiran atau interpretasi dengan berkata, yang pertama, maknanya zikir dengan lisan saja tanpa roh adalah zikir yang faedahnya dan lemah kesannya, sedikit faedahnya dan kesannya adalah amat lemah. Yakni apabila lisan orang yang berzikir tadi hatinya lalai. Ini kadang-kadang banyak kita rasakan bila kita hadir dalam kenduri tahlil. Apatah lagi bila hidangan dah ada di luar tu. Aduh, ya. Kita zikir la ilaha illallah, tetapi hati kita tengok apa yang ada pada juadah. Ya. Maknanya keikhlasan kita adalah amat kurang. Bila kita mengucapkan kalimah zikir tadi, sedangkan fikiran kita, hati kita tertumpu kepada juadah yang sedang menanti kita selepas zikir tadi, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, begitu pentingnya zikir ini, ya. Dia bukan sekedar sesuatu yang kita ucapkan sebagai satu lip service saja, tetapi yang paling penting adalah penyertaan hati kita, keikhlasan hati kita menyebutkan kalimah-kalimah zikir tadi, ya, tanpa dengan ada paksaan. Dan memanglah benar bahawa berzikir dengan lidah sedang hati seseorang tu lalai, memang kurang faedah, memanglah kurang manfaatnya. Akan tetapi masih lebih baik
daripada seseorang itu tidak berzikir sama sekali. Sebahagian orang ada bertanya kepada para ulama, "Ya Syekh, kami ini berzikir kepada Allah, tapi hati kami ini tidak hadir." Maka Syekh tadi menjawab, "Bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah menjadikan salah satu daripada anggota kamu, yakni lidah kamu, mampu berzikir kepada Allah walaupun pada peringkat hanya mengucapkan zikir dengan lidah tanpa dengan penyertaan daripada hati." Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah peringkat yang pertama yang masih banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kita berzikir kepada Allah hanya bergantung pada lidah kita, ya. Walau bagaimanapun ianya masih lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Cuma masalahnya dia tidak banyak memberikan manfaat pada jiwa kita. Sedangkan jiwa kita ni mesti ditumbuhkan, mesti dibina dengan kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat macam mana ulama-ulama dahulu, mereka beribadah macam kita. Sembahyang subuhnya 2 rakaat, sembahyang zuhurnya 4 rakaat, demikian juga sembahyang yang lainnya. Tapi kenapa mereka diberikan karomah yang lebih besar daripada kita? Ya, jawabannya adalah para salafus salihin dulu tu mereka banyak mempergunakan masanya dengan zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sentiasa mengingati Allah dalam jiwanya, sehingga terjadi kepada salah seorang cucu daripada Sayyidina Husain. Cucunya ini satu ketika adalah seorang alim juga cucunya ni. Bukan cucu Rasulullah, ya. Cucu Rasulullah Hasan Husain, tapi cucu daripada Ali ibnu Abi Talib, ya. Dia mewarisi watak daripada perangai datuknya, seorang yang sangat banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika selepas solat sunat dia berzikir kepada Allah, ya. Dan pada saat yang sama orang kampung di sekitarnya mengatakan api sedang membakar rumah cucu Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi. Api membakar rumah-rumah di sekitarnya. Orang-orang menjerit-jerit menyebutkan nama cucu daripada Sayyidina Ali agar dia keluar daripada rumahnya. Tetapi cucu Sayyidina Ali ini tidak keluar daripada rumahnya. Dia khusyuk berzikir dalam tempat dia beribadah di rumahnya itu. Maka setelah api padam, orang terkejut bahawa tempat berzikirnya cucu Sayyidina Ali ini sedikit pun tidak terbakar oleh api. Orang bertanya kepada cucu Sayyidina Ali ini, "Apakah yang engkau lakukan, wahai cucu Sayyidina Ali?" Cucu Sayyidina Ali mengatakan, "Aku dengar engkau menjerit-jerit mengingatkan aku tentang api yang sedang membakar rumahku. Aku mendengarnya, tetapi aku lebih takut api yang di sana daripada api yang di sini," kata cucu Sayyidina Ali. Jadi maknanya kekhusyukan dia berzikir tadi menyebabkan dia lebih takut kepada api neraka daripada api di dunia. Maka macam inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita kehendaki dalam kita berzikir itu. Ketika itu jiwa kita sudah tidak lagi berada dalam alam dunia ni. Jiwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perkara ni perlu kita latih, ya. Latihnya adalah ikhlas, ya. Yang kata orang Jerman, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Maknanya bersih daripada sesuatu yang bersifat, ya, tidak ikhlas, tetapi banyak beramal dalam kita mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau latihan ini dapat kita lakukan dengan penuh keikhlasan,
Kita datang ke rumah orang yang meninggal dunia, tak kira orang tu kaya atau orang tu miskin, kita datang. Mereka katakan jemput, datang bertahlil rumah saya ni kerana ayah saya meninggal dunia. Maaflah, malam ni kami tidak sediakan apa-apa kerana kami ni orang miskin. Tuan-tuan datang. Ni kadang-kadang kita tengok, oh siapa ni? Oh ni datuk ni, ini nasi biryani malam ni. Oh, kita datanglah pasal mengharapkan habuan. Bermakna kedatangan kita diiringi dengan zikir yang tidak ikhlas. Ya. Datanglah ke majlis mana pun, majlis zikrullah, sama ada habuan ke tak ada habuan, kita nak melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita ucapkan adalah aset yang akan kita ambil nanti bila kita berada di hadapan mizan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah ya, episod yang pertama yang kita bentangkan pada hari ini akan sedikit sebanyak memberikan sedikit pengertian betapa besarnya faedah zikir dalam kehidupan seharian kita, kerana dia akan memberikan roh yang sangat penting, roh yang akan memberikan kekuatan ke dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ya, kita akan menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya, orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi